Kita tidak pernah menjangka coronavirus yang pertama kali dikesan di Malaysia pada Januari 2020 merebak menjadi pandemik yang mana ianya menjadi masalah seluruh negara di dunia. Kita juga tidak pernah terfikir ia menular sehingga meragut 3.9 juta nyawa penduduk dunia dengan keseluruhan 177 juta kes. Semua terpaksa mengubah cara hidup yang mana impak COVID-19 ini meliputi segala aspek kehidupan. Dan mahu tidak mahu inilah realiti yang perlu kita hadapi. Biarpun kita berdepan tekanan dari hari ke hari, kita harus bijak menanganinya. Mudah untuk menuding jari, tetapi kita perlu bersama-sama kuat untuk mengawal diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Rasadi Baratzi dalam program khas COVID-19 antara keperluan dan khilaf yang mana selama sejam nanti kita akan melihat bagaimana kita mampu berganding bersama-sama serta memainkan peranan dalam membantu negara menewaskan pandemik pembunuh ini. Tetamu kita di studio malam ini ialah Dr. Amirul Amzar, Exco Perancangan Strategik Kempen Vaksinasi Medical Mythbusters Malaysia. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami di studio bernama. Doktor, sebelum kita pergi lebih jauh, kita dalami secara ringkas kronologi pandemik COVID-19 yang disediakan wartawan kami, Dia Ulhuaq Hamzah. Baiklah, jika dilihat kembali bermula dengan PKP pertama pada Mac 2020 sehingga PKP 3.0 ketika ini, kita kini sudah berada di landasan yang betul yang mana proses vaksinasi sedang giat dijalankan dan petugas barisan hadapan atau frontliners tidak berhenti-henti melaksanakan pengawalan bagi mengurangkan penularan. Dr. Amirul, beliau adalah seorang yang selalu memberi sokongan dan sentiasa bersama kita apabila sentiasa ada topik mengenai COVID-19. Baiklah Doktor, penonton kita perlu tahu mengapa dan bagaimana mutasi ini boleh berlaku dalam virus yang mana kadar keberjangkitannya lebih tinggi dan bersifat ganas. Bolehkah Doktor perjelaskan mengenai hal ini dan apakah langkah yang berjaga-jaga yang perlu kita semua lakukan bagi mengelak jangkitan ini? Okey, baik. Terima kasih Senator untuk soalan pertama yang saya kira agak penting lah untuk kita jelaskan, sebab sekarang ni dekat Malaysia kita sedang dilanda kebimbangan dengan satu kita panggil sebagai variant of concern ataupun varian baru COVID-19 inilah. Dan variant of concern ini berlaku apabila ada mutasi terhadap virus itu. Dan kita kena faham mutasi ini adalah satu benda yang normal yang akan berlaku pada virus. Kerana virus ini adalah satu organisma yang mana dia untuk menjaga kemandirian spesiesnya, untuk menjaga kelangsungan kehidupannya, dia perlu bermutasi. Sebab apa? Kalau katakan dia tak bermutasi, badan kita akan lawan dan dia akan pupus. So disebabkan itu dia akan cuba mengubah dia punya kulit luar, dia mengubah dia punya struktur protein pada badannya supaya dia boleh mengelak daripada antibodi badan kita, boleh melekat dengan lebih kuat di paru-paru kita,
ataupun boleh merebak dengan lebih cepat supaya dia boleh kekal signifikan dekat dunia ini. So ini adalah kenapa mutasi berlaku pada sesuatu virus. Kenapa ia berlaku? Ia akan berlaku apabila virus itu tinggal terlalu lama dekat dalam populasi. Contohnya kalau kita lihat varian-varian yang berada di UK, yang bermula di India, semuanya bermula apabila kes meningkat dengan sangat banyak di sana. Maka jelas bahawa kalau katakan di sesuatu tempat itu kes berlaku dengan sangat banyak, penularan kes berlaku dengan banyak, kes virus itu melompat, mutasi akan berlaku. Jadi kita tak nak Malaysia macam tu. So kita nak orang kita patuh kepada SOP dan lindungi diri kita supaya tidak berlaku mutasi yang berasal dari negara kita. Okey, patuh kepada SOP. Tetapi masih ada ramai yang seperti tidak mau menerima hakikat sebenarnya, doktor. Yang semua ini di sekeliling kita. Kita sedang pergi berperang dengan sesuatu yang kita tidak melihat. We cannot see this. Betul. Jadi apa nasihat doktor kepada semua di luar sana? Okey, sebab dekat luar sana kita ada pelbagai jenis individu daripada pelbagai personality. Ada yang sangat memikirkan diri sendiri sampai fikir tak apalah orang lain tak dapat meneruskan kelangsungan hidup, janji aku boleh hidup. Ada juga orang yang sangat risaukan orang lain. So dalam keadaan macam ni kita kena ada satu fikiran yang sama. Apa yang kita panggil, kita perlu ada satu unity. Yang mana kita nak survive ini bukan kita nak survive seorang. Kita nak survive bersama-sama. So kalau katakan kawan-kawan kita yang lain boleh patuh kepada SOP, tidak keluar rumah sambil lewa, tidak bersalam-salaman, tidak ziarah-menziarahi, kenapa perlu kita jadi individu yang melanggar SOP itu? So memang terbukti dengan pelanggaran SOP, dengan ketidakpatuhan kepada SOP memang akan menyebabkan penularan jangkitan. So kita minta sangat janganlah jadi individu yang menyebabkan jangkitan itu meningkat dekat Malaysia ini. Terima kasih. Itu dia tadi Dr. Amirul memberi nasihat ya. Ini baru sedikit nasihat dengan tetapi kita boleh teruskan dengan perbincangan ini. Namun begitu saya ingin membawa kalian semua bersama dengan seorang rakyat Malaysia yang berada di San Diego, Amerika Syarikat. Beliau adalah Puan Shereen Abdullah. Kami menghubungi beliau yang menetap di sana untuk melihat apa yang dilalui mereka dalam keadaan pandemik ini. Di talian kini, Shereen, apa khabar? Baik, selamat pagi. Alhamdulillah. Okey, Shereen, saya cuma nak tanya sekarang ni, keadaan di Amerika, di San Diego tu macam mana? Boleh Shereen ceritakan? Ya, sekarang ni kita punya restriction dia orang dah lift. So, mask masih kena pakai juga kalau macam dalam sekolah. Tapi kat luar dah tak payah pakai lagi. Sebab nombor kita sekarang dah elok. And hospital sekarang dah tak overwhelmed. And about almost 50% orang dah divaksinkan di sini. So, restriction dah tak macam dulu lagi dah. Jadi macam mana secara peribadi Shereen? Adakah Shereen rasa selamat? Sungguh pun Shereen mendengar di keadaan di keliling dunia masih belum tenteram lagi. Sikit-sikit. So, saya dah dapat vaksin dan suami saya pun dah dapat vaksin. Anak-anak soon. Tetapi kami still pakai mask kat luar, still cuci tangan selalu. Kita kena fikir untuk orang lain juga, bukan diri sendiri sahaja. Saya ada ramai kawan-kawan yang mak bapak duduk dengan dia, ada yang ada cancer or diabetes. So jadi kita kena do what we can to help. Jadi doktor, ada mungkin doktor nak tanya pada Shereen keadaan di sana. Kerana ketika ini mereka semua ialah mungkin lebih tenang. Tetapi apa pendapat doktor? Adakah ini adalah sesuatu yang kita boleh lakukan? Macam Shereen bagus pasal dia dengan keluarga dia keluar, dia masih menggunakan mask sewaktu di luar. Jadi apa pandangan doktor? Mungkin pun doktor boleh bertanya juga dengan Puan Shereen di sana. Okey, Puan Shereen, Assalamualaikum. Saya Dr. Amirul. Okey, Puan Shereen, boleh tak saya nak ceritakan how do you feel after you got your vaccination? Maaflah saya tanya dalam bahasa Inggeris pula. How do you feel after you got your first vaccination? Is it good or is it bad, or are you scared to still go out after your vaccination?
I feel more comfortable. My side effect sikit sangat. The first dose just penat. Tak adalah anything serious. My heart rate naik sikit. So kat Shirin sini ambil kalau lepas vaksinasi apa? Pfizer. Pfizer. Okay. Dan your heart rate naik. So the heart rate naik. So dia suruh I duduk kat situ setengah jam. So they can monitor me dulu. And then bila dia dah turun, baru dia kasih I balik. And I was fine. But second dose susah sikit. I just had a little bit of chills. And then rasa penat. Tu saja. But lepas dapat vaksin tu, yes, I rasa comfortable sikit nak keluar. But still pakai mask. Still, cuci Bagus ya macam tangan. tu doktor, dia masih ambil langkah berjaga-jaga. Ya betul. Shirin, that is a really good move. But I just want to ask you, like right now, do people dekat sana di Amerika, adakah mereka memilih vaksin? I mean, are they given a choice? Yes. I mean, you don't have to. So what are the vaccines yang apa orang kata diambil secara umum di situ? I think Pfizer dan lagi satu Moderna, I'm not sure. Moderna, probably Moderna. Doktor. Yes. So apa bezanya sedikit? Mungkin doktor boleh kongsi sedikit. Sebenarnya kedua-dua Pfizer dengan Moderna adalah jenis vaksin yang sama, iaitu menggunakan mRNA vaksin yang menggunakan satu template genetic information dimasukkan dalam badan supaya badan kita boleh generate antigen itu sendiri. Dan antigen spike protein dalam badan kita tu akan dikenal pasti oleh badan kita, hasilkan antibody, dan antibody itu insya-Allah akan melindungi daripada COVID-19 seterusnya lah. Okay. So Pfizer dengan Moderna tu just jenama pengeluar yang berbeza saja. Vaksinnya masih sama. Okey, doktor, sebenarnya Shirin ada di antara ahli keluarga beliau yang pernah positif COVID-19. Jadi boleh Shirin kongsikan bersama kami, how did that feel, adakah keadaan ketika itu everybody was worried atau cuba ceritakan sedikit. That was back in August. Anak kami 16 tahun, Azura. Tu bangun pagi dia dah pakai mask, turun bawah dia cakap dia tak sihat. Dia kata dia pening kepala dan tekak dia sakit. So dia nak pergi get tested. So of course dia being responsible, we said okay. That was Monday, and Wednesday bila dia dapat results positive, the rest of us also got tested, tapi kita orang okay. So I moved Azura ke bilik kita sebab bilik kita ada bathroom sendiri sebab I want to quarantine her. And so San Diego County wanted her to quarantine for 10 days. Tetapi Azura stayed in about 2 weeks. Wow, that's really wonderful. She took it upon herself to actually wear a mask. Saya rasa itu adalah satu tanggungjawab yang begitu bagus, for somebody so young. Okay, Shirin, saya dengan doktor sebenarnya ingin juga tahu, adakah Shirin berhubung dengan rakyat Malaysia di San Diego, just to find out how they're doing? Yes, we have a community here in San Diego and as well as LA area and Riverside. So we do keep in touch and check on each other. So what it's like with them? What is it like with them? Have they all taken the vaccination atau ada antara mereka yang masih menunggu dan melihat? I think most of us have been vaccinated. Okay, that's really wonderful. I guess menunggu dan lihat tu sebenarnya satu perkara yang tak seharusnya ada pada sesiapa pun, sebab selagi kita layak untuk menerima vaksin, we should just register and dapatkan vaksin secepat mungkin. Okay, itulah Shirin, we really appreciate you making the time to be with us. Terima kasih, dan saya doakan kesejahteraan kalian semua sekeluarga dan semua rakyat Malaysia di Amerika dan juga rakyat-rakyat di Amerika juga, dan dengan harapan satu hari nanti kita dapat berjumpa ketika Shirin kembali di
Kuala Lumpur, Malaysia apabila segalanya tenang. Baiklah, kembali bersama kami adalah apa orang kata doktor, kita berbincang juga berterusan mengenai program khas COVID-19 antara keperluan dan juga khilaf. Kita akan berhenti seketika dan kita bincang lagi seterusnya selepas ini. Okey. Boleh. Kembali bersama kami dalam program khas COVID-19 antara keperluan dan khilaf. Saya Rasadi Barazzi dan bersama saya ialah Dr. Amirul. Dr. Amirul, mengenai vaksin yang ada sehingga kini, boleh doktor jelaskan apa perbezaan vaksin-vaksin ini dan mengapa orang ramai mesti tahu kepentingannya dan supaya mereka agar mereka tidak risau dengan kesan sampingannya. Boleh doktor ceritakan sikit? Baik. Okey. So, dekat dunia ni ada banyak dah jenis vaksin untuk COVID-19. Tetapi yang telah diluluskan untuk penggunaannya di Malaysia buat masa ni dan telah digunakan buat masa ni ada 3 lah, iaitu Pfizer, AstraZeneca dan juga Sinovac. Okey. So, ketiga-tiga vaksin ni adalah daripada kategori ataupun cara bertindak yang berbeza. Pfizer macam saya sebut tadi, dia macam Moderna yang digunakan di United States, dia menggunakan mRNA. Manakala Sinovac pula dia menggunakan inactivated ataupun virus yang telah dinyah aktifkan. Manakala AstraZeneca pula dia pakai viral vector, iaitu dia ambil virus jenis lain, adenovirus, dia mutatekan supaya dia bawa antigen COVID-19 itu supaya badan kita boleh kenal pasti antigen itu. So ketiga-tiga vaksin ini walaupun cara penghasilannya dan cara dia bertindak di dalam badan kita berbeza, tetapi fungsi dia sama, iaitu menghasilkan imuniti terhadap COVID-19. Dan kesan sampingannya generally adalah sama sahaja. Selepas pemberian vaksin, actually dengan mana-mana jenis vaksin pun, kalau katakan vaksin untuk kanak-kanak pun, kita akan dapat kesan sampingan yang ringan. Seperti lepas cucuk tu, of course akan ada rasa sakit dekat tempat suntikan. Lepas tu mungkin akan ada demam sikit, mungkin akan ada sakit-sakit badan, tapi lepas 3-4 hari insya-Allah dia akan hilang. Sama macam selalu saya cakap, kita ni nak ambil vaksin ni sebab nak kuatkan badan kan. Sama macam kita pergi gym, kita angkat dumbbell, kita akan rasa sengal dekat muscle tu. Lepas daripada kita balik tu, dia hilang dan muscle kita akan besar. So vaksin sama macam tu. So tak perlu risau dengan kesan sampingan. Okey, tak perlu risau, tu yang pentingnya. Tapi yalah doktor, kadang kita dekat luar, kita bukan doktor, kita bukan pakar. Jadi kita tidak tahu, kita sangsi. Kita ada setengah orang kata begini, orang setengah ambil ini akan jadi begini. Jadi apakah nasihat doktor kepada semua di luar sana? Diorang takut nak ambil. Okay. Jadi sebagai seorang pakar yang betul-betul memahami apa orang kata mengenai vaksin-vaksin ini, jadi boleh tak doktor beri sedikit nasihat kepada yang di luar sana? Okay, baik. Nasihat saya, ambil vaksin kerana ianya telah terbukti selamat dan berkesan. Okey, bukan sekadar sebagai pakar, bukan sekadar sebagai doktor, tetapi saya sendiri telah mengambil vaksin. 8 Mac saya ambil dos pertama Pfizer, 26 Mac saya ambil dos kedua Pfizer dan alhamdulillah kesan sampingannya serius tu tidak ada. Tidak kita nafikan mungkin ada kesan sampingan serius, tapi sangat jarang berlaku. Dan risiko kena COVID-19 itu jauh lebih tinggi daripada risiko kena kesan sampingan vaksin. Dan kena ingat, vaksin ini fungsi dia mencegah bukan sahaja daripada jangkitan, tetapi kita nak jangkitan yang serius dan kematian itu juga dicegah. Itu fungsi vaksin yang sebenarnya. Okey, itu nasihat doktor kepada kalian semua di luar sana. Ambillah vaksin ini. Ya doktor, at least badan kita ni boleh kuat menentang, dah ready kan? Dah bersedia ya. Seperti nak pergi perang lah macam kita cakap tadi. Okey. Jadi daripada tadi kita berbincang dengan Puan Shereen di San Diego, kita terus saja ke Tasmania Hobart. Kita bersama dengan Encik Sabri Samson. Beliau adalah seorang imam masjid di Hobart. Ya, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, alhamdulillah. Syukur. Kita di sini ni agak sejuk di Tasmania. 8 degrees di luar, 8 degree ya. Tapi kalau dalam rumah ni 24. Alhamdulillah. Panas ada api.
Ya. Okey, saya bersama dengan Dr. Amirul. Sekarang ni kita berbincang mengenai pandemik kita. Kita berbincang mengenai ubat-ubatan yang diambil, kita vaksinasi yang diambil. Jadi mungkin saya nak panggil abang ke, nak panggil pak cik ke, nak panggil encik? Panggil encik je lah ya, boleh? Panggil Cik Imam tak, saya tak kisah. Imam lah. Okey. Jadi Imam, Imam pun boleh lah. Ya. Imam, Ras nak tanya sikit. Keadaan di sana bagaimana? Terutamanya di Tasmania, di mana Imam bermaslahatin ketika ini. Alhamdulillah di Tasmania kita dah free of COVID-19 dah lama dah. Sejak bulan 5 lepas di masjid kita dah boleh sembahyang berdekatan. Alhamdulillah. Syukur. Tak payah pakai mask, cuma tapi kita kena rekod lah. Masa masjid tu kita pakai tab tu that macam COVID Tasmania safe So we just record that kita. Tapi di Tasmania sejak bulan Mei lepas memang minta 500 lah dekat setahun lebih lah kita tak ada Syukur, tak ada COVID. Alhamdulillah. Mungkin doktor nak tanya apa-apa dengan Imam. Assalamualaikum Tuan Imam. Nak tanya Waalaikumsalam. Penerimaan masyarakat Islam di sana tentang vaksin COVID-19 tu bagaimana? Alhamdulillah, very good. Tapi saya boleh bercakap tentang di Tasmania saja ya. Semua menerima kerana kita ni untuk menghindari dari kematian ataupun kesakitan yang teruk. Jadi kita mengharap itu sebab kita pakai masa kecil-kecil dulu pakai dikatakan smallpox atau chickenpox kan. Jadi kita ambil itu sebagai satu penghindaran. Alhamdulillah orang-orang Islam kita terima semua. Ramai rakan kita yang dah ambil. Saya pun dah ambil. Konon nak balik Malaysia lah tapi belum dapat yang kedua. Saya dapat yang pertama, AstraZeneca tu. So we accept it lah sebagai satu untuk menghindari dari keburukan badan kita, insya-Allah. Alhamdulillah, saya tanya Imam sikit. Saya nak tanya dengan keadaan pandemik ni di Tasmania tu keadaan semua sudah tenang. Tetapi sebelum itu adakah mereka, kita risau kan? Secara psikologi, adakah Imam perlu untuk turun ke padang untuk menenangkan kesemua yang datang ke masjid macam itu? Adakah ada buat motivasi atau macam mana? Sebetulnya pasal kita tiada kes kematian baru bermula tahun berapa tu, awal tahun 2020 ya. Adalah yang mati kerana mereka datang balik dari pelancongan Ruby Princess. Itu ada 13 kematian di Thailand. Lepas tu kita tak ada kes. Di Hobart pula langsung tak ada kes corona langsung. Jadi kita tak berapa waspada, tapi masih kerajaan kita agak what do you call kuat ya, takut benda ni akan meratakan kita atau jadi kita berwaspada. Doktor pun kadang tu takut nak jumpa kita kalau kita batuk, kita kena test corona. So kerana itulah kita mengambil jalan untuk supaya kita tak sakit. Alhamdulillah. So the people di Tasmania semua mana yang harus, even yang 3 bulan pun dah ambil the first jab dah. Pasal jab ni kat sini pun free jadi kita ada tempat yang kita boleh dapat injection, dan saya sendiri dapat tak terasa apa-apa pun, tak sakit pun, tak demam. Alhamdulillah. Jadi kita pass to everybody yang belum dapat, mereka pun okeylah ambil je. Jadi tak ada kesangsian. Tuan Imam, saya nak tanyalah sedikit bagaimana pula dengan rakyat Malaysia yang berada di Hobart melalui keadaan pandemik di sana. Orang-orang Malaysia? Ya. Rakyat kita. Yang ada kebanyakan budak Melayu dah kurang lah, tapi macam PRC ke adalah kita lebih kurang 100 orang keluarga Melayu. Mereka semua kebanyakan dah ambil di injection lah.
Mereka dah ambil dan mereka tak ada apalah, kada waspada lah. So far lah tak ada news yang bad news yang dia orang tak nak ambil tak ada. So pasal we know that it's going to protect us, insya-Allah. Ya, insyaAllah doktor ada nak tanya apa-apa dengan Tuan Imam ni. Susah ni kita nak berborak dengan orang jauh ni. Itulah Tuan Imam, saya sangat tertarik apabila Tuan Imam ceritakan tentang dulu sebelum bulan 5 kena solat jarak, lepas tu bila kes dah tiada tu dia boleh solat rapat. So Jealous kita kan? Kita jealous lah sebab itu yang kita nak sebenarnya kan. Yeah. Oh, memang sebelum tu saya pun rasa sebalik tak boleh sembahyang selama 4 bulan, tak ada solat Jumaat, tak ada solat tarawih, tak ada solat Eid untuk beraya bersama-sama. So raja strange lah. Pasal kita pun tahun lepas solatul Eid kita buat di rumah 5 orang je boleh. Kemudian saya buat macam perayaan kahwin ya, saya macam untuk kadi kat sini ya. Jadi cuma 5 orang. Pengantin, 2 saksi dan saya. Orang lain tak boleh datang. Kemudian lebih setahun dulu dah boleh 20 orang. Sekarang any number pun tak kisah. Pasal kita tak ada kes. Jadi masa apa ni Tuan Imam, masa Ramadan kan, masa bulan puasa dengan Aidilfitri tu macam mana? Masa first time tu memang susah lah. Kita buat di rumah je lah dengan anak beranak ataupun kawan, no more than 5. Hari raya pun susah. Tapi selepas sejak bulan Mei ni memang kita boleh sembahyang sama-sama, boleh buat macam saya. Ya, beraya bersama-sama, saya datang ramai orang lagi datang ke rumah beratus. Adik-beradik jealous tengok. Ya, kami di sini dengar tu pun kita macam Tapi itulah yang kita nak. Memang seronok. Ya. Masa pandemik, just to extend, masa pandemik dulu, orang datang dari pukul 10 pagi sampai 9 malam, 5 orang, 5 keluar, 5 masuk, 5 keluar, 5 masuk. Feel so strange kerana tak pernah saya buat macam itu. Biasanya beratus sekali jalan datang, tapi tahun lepas susahnya 5 orang, 5 masuk. Tuan Imam kat situ tak susah. Kami dekat sini masih lagi mengalaminya. Masih jadi, lagi itulah kita doakan orang selamat, insya-Allah selamat. Terima kasih Tuan Imam kerana sudi bersama kami kongsikan pengalaman dekat sana, keadaan di sana. Kami bersyukur Tuan Imam, keluarga dan rakyat Malaysia di sana semua selamat doktor. Kita berbincang tadi mengenai Hari Raya dan Aidilfitri. Sembahyang lagi pula tu yang kita masih tidak dapat lakukan di sini. Betul. Jadi itulah kepada semua di luar sana, kita perlu cepat-cepat ambil vaksin ni. Jangan takut-takut. Dan juga kita juga tak boleh langgar SOP juga supaya kita tidak menjadi penyebab kepada dah turun cantik lepas tu naik balik. Ya, macam hari tu kita ada tengok satu video yang tular bagaimana seseorang itu nak masuk ambulans, jadi anak beranak pun yang sahabat-sahabat, yang ahli keluarga yang terdekat masih cuba nak peluk dan cium tangan. Betul. Jadi kita perlu orang kata tahan sikitlah. Memang kita sayang orang tu, tetapi kalau kita sayang orang tu, kita kena sayang diri kita juga. Pasal mungkin kita pun pembawa tapi kita tidak tahu. Betul. Kan? Dan kita nak kembali kepada seperti keadaan Tuan Imam di sana. Kita nak solat rapat-rapat. Kami memang rindu untuk solat berjemaah di masjid. Memang kita bersyukur betul dengan Allah SWT kerana kita dapat bersama macam dulu lagi. Mudah-mudahan di Malaysia keadaan COVID akan beransur baik dan orang-orang dapat bercampur balik macam dulu ya. Macam memang kita memang di sini sungguh bersyukur dapat dengan itu pun dengan izin Allah dan dengan betul. Dengan kita pun prihatin jugalah. InsyaAllah orang pun akan dapat dilindungi Allah dengan penyakit ini. Alhamdulillah, insyaAllah. Kita tahu akan habis. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Imam kerana sudi bersama kami. Itulah doktor, orang kata penting untuk kita sama-sama memahami yang keadaan yang kita lalui sekarang ini bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia adalah serius. Tetapi fokus kita adalah di Malaysia dan saya dan doktor pohon supaya kalian semua cepat-cepatlah orang kata daftar di MySejahtera, ambil peluang untuk keluar
dan mengambil vaksinasi apabila dipanggil. Jangan takut-takut. Saya masih dengar cerita yang masih takut-takut nak ambil tu. Apa yang kita nak beritahu ni kepada semua orang di luar sana, doktor? Baik, saya tak nafikan sebab seseorang itu kalau dia nak ambil vaksin, dia kena buat keputusan dengan maklumat yang betul. Benar. Tetapi dekat Malaysia ni banyak sangat maklumat yang kebanyakan masanya tak betul. Dan kita kena faham bahawa kerajaan sedang buat sesuatu yang terbaik untuk selamatkan kita semua. Dan kita, betul. Kalau katakan kita tak boleh membantu, kita jangan jadi batu penghalang. Dan kita cuba mudahkan bukan saja urusan kerajaan tapi urusan kita dan rakan-rakan kita. InsyaAllah satu hari nanti kita akan kembali macam yang di Hobart sana, kita boleh solat Jumaat, boleh solat tarawih dan boleh beraya balik. Betul-betul. Tapi doktor, macam kita tengok dekat paper cakap begini, dekat social media cakap begini. Jadi kita tak tahu mana satu yang betul. Jadi macam mana, macam yalah saya ni bukan doktor. Saya orang kebanyakan. Jadi kalau saya memerhatikan orang ni cakap ini, saya baca ini cakap ini, saya dengar ini cakap ini. Jadi macam apa yang, mana satu kita nak percaya ni? Baik, betul. Sebabnya sekarang ni kan, kita bukan hanya melawan pandemik, tapi kita lawan satu benda kita panggil infodemik. Banyak sangat maklumat. Infodemik ni baru. So nak lawan dia tu, kita kena ada ilmu. Dan kalau katakan kita nak ambil ilmu tu, kena berguru dengan orang yang betul. So sebab tu kalau kita nak tahu ilmu perubatan, kita rujuk kepada doktor perubatan. Dan doktor perubatan tu kalau pendapat seorang dia lain daripada pendapat kebanyakan, kita jangan follow pendapat seorang, kita follow pendapat yang kebanyakan. Sama juga dengan alim ulama, Majlis Fatwa Kebangsaan dah kata vaksin ni harus, malah wajib kalau kerajaan wajibkan kan. So kalau katakan majoriti ulama kata macam tu, ada seorang kata lain, jangan follow yang seorang, kita follow yang majoriti. Betul-betul. Tetapi ada juga yang kami baca ada banyak apa orang kata berita-berita mengenai ada orang mengalami pengalaman begini, pengalaman begitu, ada yang sakit, ada telah dipanggil pulang. Jadi boleh doktor bagi kami macam penenang sikitlah, nak tenang sikit macam mana? Baik. Penenangnya dekat Malaysia kita dah lebih 3 juta dos suntikan diberikan untuk vaksin lah. Di seluruh dunia lebih daripada 2 bilion dos diberikan. Sangat ramai orang telah menerima vaksin dan setakat ini tidak ada bukti pun bahawa vaksin tu tak berkesan. Sebab kita tengok dekat Hobart lepas pemberian vaksin tadi, kes dah makin turun, lepas tu dah boleh solat rapat-rapat. Kita tengok dekat banyak negara dah, bila kadar vaksinasinya makin tinggi, kes makin turun, mereka dah boleh buat aktiviti macam biasa. So, vaksin ini bukan sahaja selamat tetapi ianya berkesan. Dan kerajaan kita ada banyak SOP untuk follow up penerima-penerima vaksin sekiranya mereka mengalami apa-apa kesan sampingan. Kalau katakan ada apa-apa kesan sampingan pun, pergi saja ke klinik berdekatan, pergi saja ke hospital berdekatan, insya-Allah anda akan ditayan. Itulah dia, amat penting untuk kita ketahui ubat yang vaksin belajar, baca macam doktor katakan tadi. Dan sekiranya kalian semua rasa tak sedap hati ke apa, pergi ke doktor dan dapat dengar nasihat doktor. Betul. Bukan daripada yang Facebook. Di luar-luar netizen segitu. Baiklah, kita akan berhenti seketika. Kita ni kalau cakap tak boleh berhenti. So selepas ini kita bersama seorang koresponden kita, rakyat Malaysia yang berada di United Kingdom, iaitu Haliza Hashim. Jangan ke mana-mana. Anda bersama saya, Rasadi Baradzi. Terima kasih kerana terus sudi bersama kami berdua, saya dengan Dr. Amirul, membincang mengenai COVID-19 antara keperluan dan khilaf. Baiklah Dr. Amirul, jumlah keseluruhan kes ketika ini ialah 690,000 kes dengan angka kematian lebih 4,300 mangsa. Memang ramai antara kita berada dalam keadaan berjaga-jaga, tetapi ada juga yang lalai dan mengambil mudah kerana tidak berdepan secara terdekat dengan COVID-19 ini. Jadi kenapa mereka begitu, doktor? Kenapa mereka begitu? Sebabnya diorang tak berdepan. Diorang tak tahu keadaan sebenar. Sebab orang ingat COVID-19 ni kata alah ramai je sembuh, 80% sembuh. Sebab mereka ada mindset fikir diri sendiri. Mereka tak fikir orang yang berumur, orang yang ada penyakit kronik, terutama yang penyakit kronik ni, risiko kematian kalau katakan kena COVID-19 12 kali ganda lebih tinggi.
So dia ingat dia muda, dia tak ada penyakit kronik, kalau dia kena pun tak apa, dia boleh sembuh. Tapi dia lupa, dia boleh menjangkitkan kepada orang lain. So bila katakan dia ikut pergi beraya balik kampung, dia bawa dekat mak ayah dia. So nanti kalau katakan kena kat mak ayah dia kalau kena COVID masuk hospital, risiko nak survive tu jauh lebih rendah berbanding dia. So disebabkan fikir pasal diri sendiri itulah, tak pedulikan orang lain, itu yang menyebabkan kita rasa tak apa. Ini kita gelar sebagai complacency. Ya, betul. Kita tidak boleh memandang remeh perkara ini. Baiklah doktor, kita bertanya seorang rakyat Malaysia yang berada di London, Haliza Hashim, apa khabar? Beliau sememangnya tidak asing lagi bagi masyarakat negara kita kerana sering muncul di kaca TV membawa laporan dari kota London dan di Eropah. Assalamualaikum Liz. It's good to have you with us. Thank you so much for making the time. Baiklah, saya nak terus kepada soalan saya. Boleh tak Liz ceritakan sedikit keadaan pandemik ketika ini di United Kingdom? Okey, seperti yang umum tahu, UK juga telah melalui 3 lockdown. Yang terakhir adalah dari bulan Disember 2020 sehingga April 2021. Tetapi semasa the third lockdown tu memang telah dimulakan program vaksinasi berskala besar mengikut umur, dari of course yang mula-mula kumpulan frontliners diikuti dengan warga emas, mereka yang bergejala kesihatan berisiko tinggi, dan hari ini jumlah yang telah mendapat dos pertama adalah lebih 42 juta dan jumlah yang telah mendapat doses adalah lebih 30 juta, dan sejak semalam mereka yang berumur 18 tahun ke atas dijemput mengambil di Pelawa mengambil vaksin. Dan tak kala program vaksin tu berjalan daripada Disember tahun lalu sehingga April tahun ini, kerajaan UK juga telah mengadakan seiring dengan tu roadmap to ease out of lockdown, iaitu roadmap untuk menarik semula sekatan secara berperingkat, di jalan secara berperingkat. 12 April kedai dah dibuka, dah boleh makan di restoran walaupun di luar. 17 Mei boleh makan di dalam restoran tapi jumlah masih terhad. Dan di UK juga tidak perlu memakai mask di luar, cuma perlu memakai mask di dalam kedai ataupun semasa menaiki public transport misalnya. So improve keadaan, everybody dah boleh keluar at the moment. Bagaimanapun memang kes at the same time kes semakin naik di sini kerana varian Delta yang dulu dikenali sebagai Indian variant. Sebab itulah kerajaan UK tangguh lagi sekatan untuk menarik semua sekatan pergerakan sehingga 4 minggu lagi, sehingga 19 Julai, kerana mahukan mereka yang belum mendapat vaksin atau cuma mendapat dos pertama mengambil vaksin sekarang. Jadi Liz, bagaimana reaksi masyarakat di negara itu apabila diberitahu dan dapat tahu mengenai varian yang baru ini? Mereka baru nak mengembangkan sayap, nak keluar berjalan-jalan ambil angin, habis tu sekarang ni ada lagi varian keluar. Jadi apakah pasal kita tahu di Eropah dan di Amerika, di negara barat, human rights tu memang kuat. Jadi bagaimana mereka melaluinya ini ketika ini? Sememangnya ada juga yang kumpulan yang anti vaksin di sini. Bagaimanapun attitude mereka di sini, kebanyakan mereka memang mahu mengambil vaksin. Memang ada satu hari tu sampai 1 juta buat appointment. Kerana mengapa mereka ada attitude begini? Sebab di negara ini semua orang nak keluar holiday, semua orang nak pergi konsert, nak pergi football match dan nak pergi sinema, nak pergi teater. Jadi pada mereka, kalau inilah satu-satunya cara untuk mendapat kebebasan keluar. Jadi mereka semua menggalakkan each other. Memang tak semualah, rata-rata mereka memang mahu mengambil vaksin. Memang ada yang komplain kenapa masih lagi ada sekatan, tetapi better safe than sorry. Jadi itu attitude yang diambil. Ya, kita cerita mengenai kumpulan anti vaksin ya Liz.
Bagaimana kerajaan di sana menangani situasi dengan kumpulan-kumpulan begini agar kami semua di sini juga, ya doktor, dapat kita boleh belajar? Memang macam-macam kempen dijalankan oleh selebriti, oleh imam masjid misalnya, mereka tokoh agama. Jadi cara mereka adakan, one of the cara itu, cara untuk galakkan pengambilan vaksin adalah vaksin untuk komuniti. Misalnya ada masjid di South London, di Hounslow, yang mengadakan satu section masjid tu untuk lokasi pemberian vaksin. Bagus tu. Macam diadakan pada hari Jumaat. Jadi bila diorang pergi solat, mereka yang tak sure, the statement yang dibagi adalah location of the center to overcome hesitancy. Jadi lokasi pusat vaksin ni penting kerana ia boleh tolak keraguan mereka yang tidak yakin, yang tak mau keluar, yang bagi excuse jauh nak ambil vaksin. Bila dah ada di situ, mereka akan ambil. Dan contohnya di Chinatown misalnya, telah 2 kali diadakan vaksin bus ataupun di church yang berdekatan. Mereka yang berumur 40 tahun ke atas, walaupun tak ada NHS number, walaupun tak ada dokumen seperti mereka adalah pekerja migran, mereka diberi vaksin juga kerana herd immunity sangat penting. So dia dekatkan kepada komuniti yang mungkin reluctant untuk ambil. Jadi tak ada excuse untuk diorang. Dia tak ada heran nak lari dah. Kan? Dan tak ada alasan langsung. Pasal tadi Liz, kami berborak dengan Tuan Imam di Tasmania, di Hobart, dan beliau menceritakan bagaimana mereka semua sekarang ni boleh pergi ke masjid dan sembahyang berjemaah, doktor. Betul. Jadi apa doktor nak apa orang kata ceritakan sedikit ataupun bertanya kepada Haliza Hashim? Okey. Itulah saya rasa tak ada apa saya nak tanya, cuma saya rasa kagum dengan apa yang kerajaan di sana buat untuk menangani masalah keraguan vaksin ni. Sebab keraguan vaksin ni bukan setakat ketidakyakinan kepada vaksin, tetapi juga ada istilah kita panggil constraint, kesukaran untuk mendapatkan bekalan vaksin itu sendiri. Jadi apabila kerajaan memudahkan untuk seseorang itu mendapatkan vaksin, insya-Allah penerimaan vaksin itu akan jadi lebih mudah. Tetapi kena lihat juga kapasiti kerajaan. Jadi yang pentingnya kita jangan tanya apa kerajaan boleh buat untuk kita, kita tanya diri kita. Apa benda kita boleh buat untuk bantu kita semua keluar daripada pandemik ni. Betul. Okey, Liz, saya nak tanya sedikit. Keadaan masyarakat rakyat Malaysia yang berada di United Kingdom ketika ini. Saya faham Liz tentu sekali rapat dengan mereka semua. Jadi sebagai pengamal media, bagaimana Liz melihat secara keseluruhan apa orang kata perasaan rakyat negara kita, whether they feeling gusar atau ada also macam ambil langkah berjaga-jaga dan bertanggungjawab dengan ambil vaksin. Secara pengamatan Liz, macam mana? Rata-rata kalau ditanya mengenai komuniti Malaysia kat sini, rata-rata memang semuanya menunggu take turn untuk ambil vaksin, sebab mungkin this is the only way kalau kita nak travel balik ke Malaysia, nak jumpa family later on. Jadi ambil vaksin tu. Dan dekat sini pun memang mungkin ada certain area dah tetapkan kalau nak enter acara misalnya football matches ataupun konsert, kena tunjuk that kita dah ambil both doses. Dan di kalangan kawan-kawan saya di sini, keluarga saya di sini pun, kami memang concern dengan keadaan di Malaysia, dan kita semua memikirkan hopefully situasi di Malaysia bertambah pulih, dan juga sebab memang kami concern. Concern dan juga rindu. Tetapi okey, Liz, sebelum kita apa orang kata berhenti berbicara mengenai keadaan di UK, saya secara peribadi ingin bertanya pada Liz, bagaimana pandemik ini telah how did it affect you and the family? Kami buat masa ini sangat bersyukur sebab adik-beradik saya di sini, keluarga semua telah mendapat vaksin. Memang kami sangat concern sebab
saya sendiri dan keluarga telah mendapat COVID-19 pada bulan Oktober tahun lalu. Jadi kita tahu betapa efeknya, dan memanglah kena ambil vaksin tu untuk the only way perhaps kita bertambah sihat, dapat jumpa semua orang. Dan kalau kita kena ambil every year untuk top up pun, if that's the way, itulah dia yang kita perlu lakukan. Soalan saya terakhir, Liz, adakah mereka yang terkena dengan COVID-19 ini, is there a stigma, diskriminasi daripada pengamatan Liz secara peribadi juga? No, tak ada. Dekat sini misalnya masa kami dapat COVID-19, neighbours, jiran datang, hantar makanan, hantar bunga, tanya khabar. Di sini, everybody help each other. It's not, bukan kita yang nak pun, kita dah terdapat this virus, terkena this virus, but kita support each other. That is the only way. Itu yang paling penting. Itu support each other, jaga diri kita dan jaga yang lain di sekeliling kita. Terima kasih Aliza Hashim di London. Really appreciate your time. My love to everybody there. Please look after yourselves, and kami berharapan untuk pergi berjumpa lagi waktu nanti raya insya-Allah, ataupun terus ke London nanti. Please take care. Baiklah, itulah tadi. Terima kasih juga bersama kami. Itulah doktor. Penting sangat untuk kita memastikan kita sokong mereka yang terkena virus ini. Pasal saya ada baca di media hari itu mengenai sebuah keluarga ini. Kalau tidak silap saya di Terengganu, bagaimana dia punya kampung-kampung, penduduk kampung di situ sisihkan mereka. Jadi dia nak order makanan pun susah, nak keluar pun orang tak nak bagi, apa orang kata, dia datang ke kedai nak beli makanan, dia dihalau. Jadi bagaimana kita boleh menangani ini, doktor? So sebenarnya ia berbalik kepada individu. Stigmatization kills. Okey, kita tak boleh stigma kepada mana-mana orang, hatta kepada orang yang positif COVID. Dah baik daripada COVID, kita tak boleh stigma. Even kepada mereka yang menolak vaksin pun kita tak boleh stigma. Kerana kadang-kadang mereka bukanlah sebab anti vaksin, sebab kita dah cakap macam-macam dia orang tak nak dengar. Tak. Mereka tak tahu. Mereka tak tahu, tak dapat maklum yang betul. So kita dah ada ilmu, kita dah ada lebih ilmu dan lebih kefahaman, kita bantu mereka sama-sama untuk memberikan kefahaman, kongsikan. Jangan kalau katakan dia datang dengan ideologi yang berbeza, kita terus pangkah dia orang dan cakap benda-benda negatif kat dia orang. Tak boleh macam tu. Ya. Jadi sekarang ni doktor, daripada doktor dah buat research apa benda semua, dah tengok keadaan sekeliling, dah baca apa benda semua. Pastinya doktor bolehlah letak 1 2 3 yang teratas je lah mitos yang sekarang ni asyik kita dengar mengenai pandemik ni. Okey. Mitos dia saya sentuh pasal vaksin lah, sebab kepakaran saya dalam bidang ni adalah orang yang ada penyakit kronik tak boleh ambil vaksin. Orang tua tak boleh ambil vaksin. So ini clearly memang satu mitos. Sebab apa? Dalam kajian klinikal untuk semua vaksin ni bukan hanya melibatkan orang sihat. Orang yang ada penyakit kronik pun dimasukkan dalam kajian ni dan terbukti vaksin ni selamat, berkesan untuk mereka yang ada penyakit-penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit-penyakit kronik lain. So kena ambil, tolonglah ambil, lindungi diri. Okey, macam saya pula doktor. Saya sebenarnya terus terang saya katakan pada mula-mula saya pun takut pasal saya ni punya banyak alahan, alergi. Jadi orang kata, okey kalau kamu ni alergi, kamu tak boleh ambil ubat ni, kalau tidak kamu tak boleh bernafas. Jadi masa saya ambil ubat tu dekat PPUM, terus terang saya nak katakan kat sini, saya takut. Saya tunggu, saya kata bagilah orang lain ambil dulu pasal saya takut saya tidak boleh bernafas. Jadi apa nasihat doktor kepada mereka yang was-was dan gusar seperti apa yang saya lalui? Pasal saya tahu ramai di luar sana tak nak ambil ubat, bukan tak nak ambil vaksin, bukan pasal dia orang tak nak ambil vaksin, tapi pasal dia orang takut nanti alergi. Okey, baik. Alahan. Okey, baik. Sebagaimana senator sendiri dah mengalami dekat PPUM, kami dan bukan di PPUM saja, di seluruh pusat pemberian vaksin ada backup dan pemantauan di mana semua orang yang diberi vaksin akan dibantau sekurang-kurangnya 15 minit dan ada yang sampai 30 minit. Dan jika berlaku alahan pada waktu tersebut, kami dah ready. Ada resuscitation trolley, ada doktor pakai memerhati. Malah sebelum ambil vaksin, mereka akan ditanya dahulu kan dengan oleh doktor-doktor di situ. Bukannya kita pergi sana, turun kereta terus cucuk vaksin terus balik. Tak macam tu. Ada saringan dahulu. Ya, jadi kepada kalian semua di luar sana, kita semua amatlah penting untuk kita, satu macam doktor kata, tanya.
Kalau tak tahu tak tahu dan tak tanya sesat jalan. Betul. Okey, kita mesti jaga diri kita dan jaga orang di sekeliling kita, dan kita janganlah jalan sana jalan sini. Okey, kita perlu sama-sama mainkan peranan kita dan bukan hanya bergantung kepada usaha kerajaan saja. Seperti yang doktor katakan tadi, kita jangan harap kerajaan saja, kita sendiri kena bertanggungjawab terhadap diri kita. Kita perlulah daftar dan mendaftarkan keluk COVID-19 ini di negara kita. Bukan kita saja yang penat, doktor ni dan semua frontliners kita penat. Macam saya juga dengan sahabat-sahabat lain juga media. Buat juga berusaha untuk sampaikan maklumat di media dan juga bantu PPV. Jadi kita mesti fikirkan frontliners yang sudah lebih setahun ni bertungkus lumus. Okey doktor, jadi menyentuh mengenai perkara ini, apakah kesimpulan yang doktor boleh cakap sikitlah? Baik. Pada saya, semua orang ada peranan masing-masing. Media memainkan peranan penting. Kerajaan ada peranan untuk membentuk polisi yang terbaik dikira dengan resource yang ada. Frontliners ada kepentingan masing-masing, peranan masing-masing. Tetapi kita, ahli masyarakat juga ada peranan. Kalau katakan kita boleh berikan maklumat yang betul tentang vaksin, kita beri. Kalau katakan kita tak boleh, jangan kita sebarkan maklumat yang tak betul. Dan peranan kita paling penting, patuh SOP dan juga kita daftar diri untuk vaksinasi. Kita nak nanti kita sama-sama keluar daripada pandemik ini dan kita menjadi individu, orang yang menyumbang kepada kemenangan kita terhadap COVID-19 ini. Ya, penting itu. Kita mesti secara peribadi keluar beramai-ramai dan dapatkan vaksinasi ini supaya kita boleh menyelamatkan diri kita, menyelamatkan diri orang-orang di keliling kita yang terutama yang kita sayangi. Mesti ramai nak balik kampung. Betul. Nak jumpa mak dengan abah. Nak Kalau raya. nak balik kampung, nak jumpa mereka, tahan sekejap dulu. Jangan nak balik terus. Okey, kita ambil vaksinasi dan pastikan mereka juga divaksinasikan sebelum kita bertemu. Okey, itulah doktor. Kita kalau boleh nak jumpa semua orang. Jadi kalau kita nak jumpa semua orang tu, kita kena semua pastikan kita ambil vaksinasi ini. Kan vaksin ini. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita. Terima kasih Dawn Keladi kepada Dr. Amirul yang sudi bersama kita di Bernama TV, dan terima kasih kepada tetamu-tetamu kita di luar negara, Puan Syirin Abdullah di San Diego, Sabri Samson di Hobart dan Haliza Hashim di London. Semoga apa yang kita bincangkan dapat memberi manfaat untuk kita semua, untuk kesejahteraan kita bersama. Yang kurang datangnya dari saya dan yang baik datangnya dari Ilahi, dari Allah. Terima kasih. Salam sejahtera dan Assalamualaikum. Saya Rasad Ibrazi. Selamat malam di mana jua anda berada. Selamat malam.